Menulis pun dia, reka bentuk pun dia, terbitkan pun dia, edarkan pun dia, semua kerja pun dialah yang buat sendiri. Okey. Assalamualaikum, hai semua, selamat datang ke Hantam TV. Jadi hari ini aku nak cakap sikit pasal Zain. Ada yang sebut sebagai Zin, ada yang sebut sebagai Zain, tapi tak apalah, bukan isu besar pun kan. Jadi apa benda Zain ni sebenarnya? Okey, so aku tunjuk sikit dekat tangan aku ni ada 3 lah, Zain. Okey, dia konsep dia sebenarnya macam majalah. Aku rasa semua orang tahulah majalah tu macam mana kan. Mesti masing-masing pernah baca atau dan beli majalah. Tak kisahlah majalah apa, Dewan Sastra ke, URTV ke, ROTTW ke, Mastika ke, itu semua dari jenis majalah lah. Tapi dia ada tapi dia. Zin ni dia special sikit, sebab inilah yang aku nak cerita. Jadi sekarang aku nak bagi 3 ciri-ciri Zain ni yang membezakan dia dengan apa yang kita kenal sebagai magazine atau majalah yang kita selalu jumpa di pasaran. 3 ciri-ciri cukup lah kan. So yang pertama, Zain ni dia tidak diterbitkan oleh cukung penerbitan. Cukung penerbitan ni siapa? Penerbit besar lah, yang ada syarikat, yang ada kilang, yang ada modal, pekerja dan sebagainya. Jadi sebab bukan cukung yang buat, jadi dia memang tak ada kerenah itu atau ini. Misalnya nak letak siapa atau apa sebagai cover, apa strategi marketing dia, berapa target jualan, berapa keuntungan boleh dapat. So itu tak ada dalam budaya Zain. Okey, sebab penerbit Zain ni adalah orang perseorangan atau di kalangan kawan-kawan yang memang bikin Zain itu sedari proses awal. Menulis pun dia, reka bentuk pun dia, terbitkan pun dia, edarkan pun dia, semua kerja pun dialah yang buat sendiri. Okey, kalau korang nak tahu, satu masa dulu menulis Zain pakai tulisan tangan pun benda yang biasa je. Masa zaman awal-awal Zain ni dululah. Okey, dan kemudian lepas sahaja proses menulis tu semua siap, Zain ni biasanya cuma di fotokopi saja, di photostat. Tengoklah berapa nak photostat. Jadi kos tu memang akan disesuaikan dengan bajet penerbit tu sendiri. Okey, nama pun penerbitan mandiri kan. Okey, yang kedua, kau tak akan jumpa Zain ni dijual atau bergantung di kedai-kedai. Zain biasanya beredar dalam small circulation, sirkulasi yang kecil di kalangan kawan-kawan dan komuniti dia. Tapi walaupun kecil, Zain ni juga pada pandangan aku antarabangsa sifat dia. Pasal apa? Dalam keadaan teknologi yang terhad, komuniti Zain antarabangsa saling bertukar-tukar Zain. Kadang percuma je, kadang bayar kos pos saja. Jadi orang di Malaysia boleh ada Zain yang dibikin oleh komuniti atau kawan dia di UK dan begitulah sebaliknya. Okey, ciri yang ketiga, konten atau kandungan dalam Zain biasanya terdiri dari esei, temu bual, sajak, pantun, cerpen, catatan, lirik lagu, kan? Tema dia pun pelbagai. Boleh jadi pasal muzik, boleh jadi sastra, boleh jadi politik, kan? Isu semasa, kan? Kemudian dalam Zain juga biasa dihiasi dengan gambar-gambar. Kadang ada yang melukis sendiri, kadang gambar import saja. Tapi kalau di era-era awal Zain, kita boleh nampak kaedah collage tu biasa digunakan. Apa benda collage ni? Collage ni dibuat daripada keratan surat khabar ataupun majalah lain. Biasanya dia akan kerat huruf dekat surat khabar atau majalah tu, kemudian dia akan collagekan dan bentuk satu perkataan, kan? Sangat artistik lah benda-benda macam ni kan. Kalau korang nak tengok contoh, korang boleh refer kepada FB Pancung Poster. Kalau tak salah aku, diorang masih tegar lagi dengan seni collage. Antara Zain legend satu masa dulu ialah Zain Edis yang dibikin oleh legend punk negara, Joe Kidd. Kan? Ada lagi banyak contoh macam Samsara, Narayuda, Mosh, Thinking Straight. Kan? Korang carilah sendiri. Kalau masih ada pun mungkin dalam format web atau PDF. Jadi tujuan Zain ini dibikin ada macam-macam lah. Ada yang nak berkongsi karya, maklumat,
ada yang cuma nak kumpul fan, ada juga yang cuma suka-suka bikin zain. Cuma akhirnya semua mestilah dibikin sendiri atas falsafah do it yourself, DIY, berdikari, bikin sampai jadi. Okey, dan dia jadi satu media alternatif kepada orang yang nak baca benda-benda yang bukan mainstream, anti-establishment dan sebagainya lah. Okey, siapa cakap media alternatif baru ada hari ini. Berpuluh tahun lepas, kelompok punkers terutamanya dah fikir dah nak buat benda ni dan dah buat dah pun. Okey, jadi kat tangan aku ni ada Zain, nama dia Pancaroba kan. Okey, korang boleh tengok dekat sini. Penerbit dia ialah saudara Wan Hamidi atau dikenali juga sebagai Midi Skirt. Sampailah ni Pancaroba ni dah ada 3 edisi. Satu edisi pada April 2019, kemudian Oktober 2019 dan yang terbaru ialah April 2020. Macam aku kata awal-awal tadi, ada macam-macam konten lah dalam ni. Esei, cerpen, puisi, temu bual dan sebagainya. Tulisan aku pun ada dalam ni, dalam edisi kedua. Tulisan aku ada dalam ni. Okey, seiring perkembangan teknologi, perkembangan zain hari ni pun kau tengok makin canggih lah. Dah pakai warna, layout dia pun kemas, gambar pun high res kan, cetakan dia berkualiti. Jadi tak ada lagi isu tengah sedap baca tiba-tiba jumpa teks kabur atau hilang atau gelap sebab masalah photostate. Okey, untuk zain generasi hari ini aku rasa aku baru ada Pancaroba, Zain Rockers terbitan Pipi Apung dengan Kubu Zain terbitan Ben Sali. Tapi dua Zain tu aku tak bawa hari ni, lain kalilah aku tunjuk. Jadi kalau kau nak dapatkan Zain Pancaroba ni, aku fikir korang memang kena dapatkan. Boleh hubungi mereka di FB Pada Jiwa. Pada Jiwa kadang dia orang buka weekend book juga dekat MCOP Mall. So follow lah FB Pada Jiwa kalau korang nak tahu perkembangan diorang. Dan harga zain kau jangan risaulah, mesti mampu milik. Okey, baiklah. Sampai sini saja untuk kali ini. Aku undur diri dulu. Yang mana aku kurang atau kau rasa maklumat tu salah, korang tegurlah nanti. Okey? Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe kami di YouTube Hantam TV, juga like dan follow kami di Facebook Hantam TV.